Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, untuk PDPR Bahasa Melayu minggu ini, kita akan masuk kemahiran membaca 2.2.1. Okey, baiklah. Untuk standard kandungan 2.2, membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan. Maksudnya di sini, murid perlu memahami makna perkataan ataupun rangkai kata ataupun istilah. Okey, tapi kita masuk kepada standard pembelajaran yang lebih fokus lagi, 2.2.1, membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Jadi di sini murid-murid perlu memahami dan mencari makna perkataan menggunakan glosari ataupun kamus. Okey. Ini kamus Dewan. Jadi sebaiknya murid-murid yang ada kamus Dewan ni di rumah boleh cari makna perkataan tersebut gunakan kamus Dewan ini. Okey. Macam mana kalau tiada kamus Dewan di rumah? Tak apa. Nanti cikgu tunjukkan macam mana cara untuk mencari perkataan tanpa menggunakan kamus Dewan, tapi kita menggunakan rangkaian internet sahaja. Okay, lihat bahagian objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran PDPR, murid-murid dapat yang pertama sekali memberikan maksud perkataan dengan menggunakan kamus atau glosari, dan yang kedua, menghubungkait perkataan tersebut dengan situasi. Jadi sini maksudnya murid-murid dapat memberikan keseluruhan maksud perkataan gunakan kamus atau glosari, kemudian murid-murid dapat kaitkan perkataan tersebut dengan situasi sekarang ataupun situasi di luar ini. Okay. Untuk aktiviti kita gunakan buku teks lagi. Murid-murid diminta untuk meneliti dan membaca teks pemahaman pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 99. Cikgu akan kongsikan bahan PDF buku teks Bahasa Melayu muka surat 99. Okay, muka surat 99. Di sini murid-murid diberikan teks berkaitan barter ria. Apa dia sistem barter? Sebelum kita masuk aktiviti, murid-murid kena baca dahulu keseluruhan teks. Apa dia sistem barter? Apa teks ini berkaitan tentang apa? Jadi, setelah murid baca keseluruhan teks, barulah murid kenal pasti rangkai kata yang berwarna merah. Tengok kotak warna oranye ini. Cari makna perkataan yang berwarna merah dengan merujuk kamus dan glosari. Kalau lihat di sini ada lebih kurang 10 rangkai kata yang berwarna merah. Jadi apa yang cikgu mahu murid-murid lakukan ialah rangkai kata tersebut. Contohnya yang pertama ini barter. Okey. Cari maksudnya di kamus Dewan ataupun di internet. Macam mana cara cari maklumat di internet? Okey. Buka internet masing-masing, buka browser masing-masing, type prpm.dbp.gov.my. Tak perlu www, terus saja prpm.dbp.gov.my. Okey, cikgu type semula. prpm.dbp.gov.my. Okey. Murid-murid akan dibawa ke pusat rujukan persuratan Melayu. Di sini, di kotak ini, murid-murid boleh cari apa perkataan yang murid-murid ingin cari. Okey, contohnya yang pertama, perkataan pertama yang kita perlu cari ialah barter. Okey. Barter. Klik bahagian cari, tekan bahagian cari. Bila kita klik bahagian cari di sini, murid-murid akan dibawa ke ruangan ini. Kalau lihat di sini, maksud ataupun definisi untuk barter ialah perdagangan dengan cara tukar-menukar barang. Dia ada nyatakan sini, Kamus Dewan edisi keempat.
sama macam dalam kamus yang ada pada cikgu ini. Maksudnya, kalau kita cari barter dalam kamus ini, maksudnya sama dengan di sini, perdagangan dengan cara tukar menukar barang. Ini yang kita ambil. Maksudnya senang saja kerja murid-murid. Ambil maksudnya ini, salin semula, kemudian tulis dalam buku kerja bahasa Melayu, buku penulisan bahasa Melayu, ataupun boleh tulis di dalam Microsoft Word macam biasa. Okey, contoh di sini. Kalau murid-murid buat dalam Microsoft Word, jangan lupa tulis tarikh dan hari dahulu. Kemudian tulis arahan soalan. Cari makna perkataan yang berwarna merah dengan merujuk kamus dan glosari. Yang pertama tadi ialah barter. Apa maksud barter? Okey. Salin sahaja semula yang ni. Barter perdagangan dengan cara menukar, dengan cara tukar menukar barang. Okey, tak boleh pula hilangkan kuningnya, tapi tak apa. Okey. Perdagangan dengan cara, kalau boleh kita type ataupun tulis dengan tulisan yang betul, dengan ejaan yang betul. Jadi mana-mana gunakan singkatan tulisan, kita tulis semula dengan tulisan yang betul, ejaan yang betul. Barter perdagangan dengan cara tukar menukar barang. Kamus Dewan edisi keempat. Okey, kita masuk pula yang kedua. Contoh yang kedua tadi ialah, mata wang. Okey. Yang kedua ialah mata wang. Apa maksud mata wang? Cari, tapi cikgu mau tunjukkan contoh yang ketiga ini, iaitu diterima pakai. Apa maksud diterima pakai? Kalau kita lihat di sini, kita masukkan dalam carian umum di sini, diterima pakai. Okay. Bila kita tekan cari, button cari untuk diterima pakai, akan keluar yang gini. Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian kamus dalam talian ini. Okey. Tiada perkataan ataupun rangkai kata diterima pakai. Jadi bagaimana kita mau cari? Okey, caranya ialah kita buang imbuhan di hadapan ini. Buang imbuhan di. Kita cari dahulu terima pakai. Adakah perkataan terima pakai dalam kamus? Okay. Tekan cari untuk perkataan terima pakai. Okay. Bila kita tekan terima pakai, ada keluar. Cuma bezanya terima pakai, ini terima pakai, tapi yang kita mau dapatkan ialah diterima pakai. Tak apa, kita ambil sahaja maksud ini, tapi kita tukar sahaja menerima pakai ini, perkataan ataupun imbuhan kita tukar kepada di, sebab yang kita cari ialah diterima pakai. Jadi tukarlah kepada menerima pakai, tukar kepada diterima pakai, diambil atau diterima sesuatu. Jadi ambil sahaja semuanya ini, salin semula. Anak-anak yang tulis dalam buku, tolong salin semula ya. Salin semula perkataan ini, tukarkan kepada, menerima ini tukarkan kepada diterima pakai, kemudian ini tukar kepada diambil atau diterima sesuatu. Tukarkan yang tadi kepada di saja. Diterima pakai, diambil atau diterima sesuatu, idea, keputusan, peraturan, kaedah dan sebagainya, dan menggunakannya atau melaksanakannya untuk tujuan tertentu. Okey, 7 buah negeri telah bersetuju untuk manajemen pentadbiran dan hukum Islam. Yang ini dia berikan contoh. Dia berikan contoh sekali. 7 buah negeri telah bersetuju untuk terima pakai enakmen pentadbiran dan hukum Islam. Konsep tersebut turut diterima pakar oleh sektor swasta. Ini contoh ayat. Contoh ayat tak perlu ambil. Tak boleh padam contoh ayat sebab cikgu mahu maksud sahaja. Okey. Sampai di sini sahaja. Okey.
Jadi semuanya ada 10 rangkai kata yang perlu anak-anak cari. Jadi cikgu harap anak-anak dapat jumpa kesemua 10 rangkai kata yang diminta ini dan tulis dalam buku tulisan ataupun dalam Microsoft Word. Okey, selamat membuat latihan yang cikgu berikan hari ini dan sekian, terima kasih.